apa yang kita nak buat hari ni adalah kita akan menjalankan satu pembinaan aplikasi mudah menggunakan smartphone, menggunakan komputer lah, tapi basically akan digunakan dalam smartphone untuk membawa barang-barang yang berkaitan dengan data dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan investigation. So we are going to build up a very simple apps, and then this apps is very useful for you to collect the environmental data and then tabulate it. And the most important is to generate PDF lah with regard to those experiment. Okay, so saya akan tunjukkan contoh dulu. I can't remember where is it. Okay, if I'm not mistaken, is this one kot. Apps. Okay. Oh, okay. So tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada satu website namanya AppSheet. Okay, anda boleh login menggunakan detail masing-masing lah. Okay, bila anda dah login gunakan detail masing-masing, dia akan dapat seperti view yang saya sedang tunjuk ni. Saya menggunakan akaun Kerajaan Persekutuan. So kemungkinan capability untuk dibuat something dengan awak mungkin berbeza sedikit. Tapi saya akan cuba memberikan jalan-jalan option lah supaya anda boleh nampak dia punya hasilan. Okay, so apa yang anda akan lihat contoh ni, nanti anda akan buat bersama-sama dengan saya. Cuma saya nak tunjuk je dulu. Ini contoh apps ni. Sebelah kanan ni adalah apps yang telah disiapkan, dan apps ini sebenarnya mempunyai view yang sama seperti mana yang ada di dalam telefon bimbit juga. Jadi anda boleh lihatlah keupayaan dia untuk membuat data collection. Tapi dalam projek yang saya ambil contoh ni adalah satu borang risk assessment. Borang risk assessment yang dibuat. Dia tak dalam bentuk macam ni lah, dalam phone lah. So dalam phone, so kita akan boleh tekan add, okay, kita boleh masukkan maklumat, okay, contoh kita boleh masukkan nama institut, jenis taska, alamat taska, let long, macam let long ni kan kita boleh pin terus. Kita pin menggunakan objek yang berkenaan, dia akan pin menggunakan magnetometer sensor dalam phone kita untuk tengok koordinat let long, telefon, email, nombor pendaftaran and so on and so forth. Okay, sampailah kita boleh buat scoring dan kita boleh akhiri dengan menekan butang save. Last kali apa yang akan terjadi, data-data ini akan disimpan dan akan mempunyai PDF tersendirilah. So PDF tu akan kita generate berdasarkan risk assessment yang kita buat. Okay, so this is one of the contoh lah. Ini contoh kan, JKWP, laporan pemeriksaan taska kat mana location, apa gambar-gambar dia, lepas tu shore, dan yang biasa anda buat lah, tetapi yang anda buat biasanya dalam bentuk hard copy kan, yang mana ianya agak sukar lah untuk anda kembali ke jalan yang benar balik untuk didigitalkan. Tapi kalau dengan kaedah macam ini, maka anda sekali buat je lah, anda collect data digital dan anda boleh printkan hard copy, dan bersama anda juga boleh gunakan untuk tujuan analisa, analytics dan lain-lain. Okay, so kita akan buat sama-sama. Saya tak akan pakai yang apa nama ni, yang bawah ILKKM ni, sebabnya ni bawah Google Core Workspace. So saya akan guna sebiji seperti tuan-tuan dan puan pakai sekalian, iaitu yang biasa punya. Okay, dah standby dah? First kali kita kena buat folder lah macam biasa. Anda pergi dekat Google Drive, tuan-tuan dan puan. Next step, we are going to create a folder. Okay, we are going to create a folder. So we name the folder as follows. Aplikasi environmental risk. Okay, app ENVRISK, app environmental risk. So dalam app ni of course kita akan buat sesuatu lah dengan apps ini. Pastikan nama dia tu adalah nama yang betul supaya dia tidak tersilap nanti untuk dimasukkan ke dalam tempat yang berkenaan. Okay, dah sudah Ada Okay, ini saya punya app environmental risk. Okay, next adalah kita akan create new. Kita akan pergi kepada Google Sheet. Google Sheet Kita akan ambil database yang mudah-mudah dulu, namanya Google Sheet. Pastikan anda masuk ke dalam folder yang anda telah spesifikkan. Kemudian anda masukkan anda punya Google Sheet dengan create a new blank worksheet. And after that you give name lah. So I'm going to declare it as environmental risk lah. ENVRISK. Okay, done. Okay, kat sini kita akan letak ID. Okay, kita akan buat beberapa maklumat yang perlu ada dalam apps kita. Saya ambil yang simple punya lah. Kalau tuan-tuan dan puan ada maklumat yang lebih lengkap, maka boleh lakukan benda yang sama ni pada tuan-tuan dan puan punya objektif masing-masing. Okey, kemudian saya akan letak penilai. Penilai ni assessor lah. Okey, kemudian kita akan ada something to do with the apa lagi? Kita nak menilai apa ni sebenarnya? Oh, ini masalah juga tu. Kita nak menilai apa ni sebenarnya tuan-tuan dan puan?
Okay, katakanlah dalam application ini, saya akan spesifikkan beberapa perkara dululah supaya tuan-tuan puan nampak apa sebenarnya hala tuju jalan bola yang kita sedang nak buat ni. So, objektif saya akan buat secara more clear so that you can have a look about this one. Okay, pertama sekali adalah kita nak specify application kita. So, application for health risk assessment, environmental health risk. Environmental health risk. Okey, apa yang perlu ada dekat dalam apps kita? Siapa boleh bayangkan? Okey, mula-mula kita akan ada ID, kita akan ada penilai. Lagi, kita akan ada tempat yang kita buat penilaian, tempat penilaian. Okey, lagi, apa lagi yang kita perlu ada? Ada orang penilai lagi, apa lagi yang kita perlu ada? Masa dan waktu. Lepas tu dari segi let long, tarik masa dan waktu tu dah kira tarik lah tu. Okey, lagi gambar, komen, lagi instrumen. Tak apa, kita ni dulu. Apa nama? Kita kan? Kita brainstorm tu. Lagi? Kalau anda pergi sebagai seorang PPKP adept, apa yang anda akan buat? Kena tengoklah kan apa benda masalah yang ada kan, betul tak? So antara perkara yang paling penting bila kita buat risk assessment dekat environment ni apa kita akan tengok agent lah kan, kita akan tengok agent of environment that are possible to influence our health outcome lah kan, agent of environment. Okey, inilah sedikit lah saya tak nak spesifik sangat sebab nanti anda akan terkongkong dengan perkara ini. So saya nakkan gambaran sahaja. So anda dah nampak gambaran ni? Nampaklah kan? Okey. So mari kita buat apps tu. So apps tu akan ada ID, akan ada penilai, kemudian apps tu akan ada alamat. Date time dulu. Date time. Okay, date time. Date time ni kalau boleh buat date lah. Date time ke nak buat date dengan time? Asing-asing lah. Date, time lah. Okay. Kemudian kita akan pergi kepada, okay, yang ini kena bahasa Inggeris lah, senang nanti dia ada intelligence, so dia boleh baca, dia faham apa benda nak buat. Date, time, lagi address lah, address. Lepas tu let long. Okay, kemudian apa lagi? Sekejap saya besarkan sikit. Let long, lagi apa? Picture lah, kita terus lah ambil picture 1, comment 1. Okay, picture 2, comment 2. Okay, comment 2. Lepas tu kita akan ada risk lah, risk score 1, risk score 1. Katakanlah ni water score, contoh lagi air quality score, contoh. Okay, lagi apa lagi? Food quality score. Okay, lagi waste management MGM score. Okay, lagi apa lagi? 1, 2, 3, 4. Lagi apa? Sanitation score. Okay, lagi total score lah total score. Lagi total letak apa lagi? Total score ni tak payahlah. Kita letak general comment, specific comment. Specific comment tak payahlah, apa comment je lah comment, overall comment. Okay, kemudian tuan-tuan pun boleh masukkan PDF. Okay, ini saya buat yang simple je. Okay, dah So apa yang akan berlaku nanti, kita akan menggunakan semua sensor-sensor yang ada dekat dalam phone kita ni untuk kita collect all this data. So kalau kata nak letak vibration ke apa, itu kemudian 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan ada 5 faktor risiko kat sini sebagai contoh sahaja supaya tuan-tuan puan dapat menilai lah apa yang dimaksudkan dengan perkara yang demikian. Okay, so kita ada picture 1, comment 1 ni maksudnya komen kepada gambar tu lah kan. Contohnya kita nampak ada sawang, ada evidence of the excessive dust accumulation dekat dia punya supply air diffuser, something like that. So we are going to comment on that basis. Okay, water score, quality score, overall comment, PDF. Last kali tak ada apalah, ini saja. Alright, so ini yang akan di-key in oleh investigator. Contoh. So kalau anda berada di dalam keadaan di mana semua ini dah ada dalam sistem, contohnya seperti e-bakas, e-kemam, apa lagi, e-denggi dan apa-apa lah yang sama waktu dengan dia. So sebenarnya anda boleh buat benda yang sama. Anda ambil je menu yang sedia ada sekarang, anda tampalkan, jadikan dia seperti kolom yang saya tunjukkan ni. Okay, jelas kan?
Sebab nanti bila anda extract data daripada e-Bakas, e-Kemam, dia akan ada dalam bentuk CSV kan. Bila you import CSV tu balik, dia akan ada banyaklah kolom dan dia akan ada banyak case-case yang telah direkodkan oleh sistem. Betul kan? So you ambil dia punya kepala ataupun dia punya header, the most top layer of the databases, and then you can copy across all this data, and then you can generate a very specific and good functional apps. Dah standby dah. Kita nak tunggu buat app ni. Actually selepas meletakkan benda-benda ni je, lepas ni apps ni jadi siap, sekali mata je. Cuma kita kena configure sikit lah. Alright, so now accessor, date, time, address, let long. Okay, tak apa. Nanti kalau ada lagi tambahan, kita boleh tambah kemudian ya. Okay, pergi pada extension. Dekat bawah ni dia ada app sheet. So anda boleh tekan butang create an app ya. As simple as that. Extension, app sheet, create an app. Ada dah pernah dengar ke benda ni? Tak pernah Semua first time lah ni. Tengok ni. Okay, go to your account and then give the credential to your account. So in this example, I'm going to give the credential and allow everything to be accessed lah into my Google account. So after a few moment, it will create suitable apps for us. Dia akan tolong createkan lah apps ni untuk kita. So dalam beberapa saat ya, sebenarnya apps kita pun akan siap. Dia bergantung kepada internet connectivity lah. Okay, tell us about how we can make better recommendation. Okay, never mind lah. This one, if you want to do something on that, tak ada masalah. Okay, saya akan allow the specific location sebab saya nak give an example. So now, sebenarnya kita punya aplikasi ini adalah telah siap. Nampak? Siap lah. So inilah aplikasi kita. So kita boleh tekan butang environmental risk dari dua menu. Satu menu yang dipanggil sebagai map. Satu lagi menu dipanggil sebagai environmental risk. Kemudian kita ada button tambah. Button tambah ni tuan-tuan dan puan-puan kalau nak tahu apa dia adalah untuk kita menambah rekod lah. Contoh kan macam ni ID. Kita boleh tambah rekod, accessor. Accessor kita boleh letak nama. Ya betul, dia akan keluar map. Map tu menu yang kita, ni default lah default. Sebenarnya nanti anda boleh custom lah. Nak letak apa kat menu utama. Ni semua boleh custom. Saya tunjukkan yang basic dulu. Contoh macam ni kan. Accessor ni nanti kita boleh letak nama kan. Kita boleh letak nama lah. Ini maksudnya dah ready to be used. Dia dah bukan macam nantilah saya fikirkan. Contoh saya letakkan date, dia akan ikut yang hari ni punya. Time pun dia akan ikut masa komputer lah. Kalau dalam phone dia akan ikut masa phone Address, contoh saya letak ILKKM Sungai Buloh contoh. Okay, kemudian kita akan ada let long. Even the let long also macam ni kan, dia akan cuba cari berdasarkan apa yang ada dalam Google search engine kalau dia ada dalam repository. Kemudian insert current location ni, enable yourself to insert the let long lah Kemudian picture dan lain-lain Tapi itu bukan cara yang sebenar lah. Itu adalah cara yang kebetulan dia rekodkan tu betul Maksudnya bila kita kata picture, dia pandai-pandai dia sendiri tahu ini adalah picture. Bila kita letak let long, dia pandai-pandai tahu dia adalah let long. Okey? Jelas Jelas ke tak jelas ni? Jadi ke tak jadi ni? Ke tiba-tiba senyap ni macam kecewa ke apa benda, apa yang sedang berlaku ni? Tak ada apa berlaku Okey, first step sebenarnya selepas dia dah buat benda ni, dia dah keluar yang macam saya tunjuk sekarang ni, awak kena pergi sebelah kiri. Namanya adalah data. Sebenarnya itu yang pertama langkah dia adalah pergi kepada data, sebelah kiri tekan. Bila anda klik pada data, inilah yang anda tuliskan tadi di dalam anda punya apa yang dipanggil sebagai apa ni? Google Sheet tadi Dia akan ada ID, dia akan ada date dan time dan sebagainya. Yang kat sini, the most important part is actually to arrange the time. Okay, ini kita akan buat sama-sama. Mari kita buat. ID adalah text, okay, let it be. Accessor adalah text, okay. Tak dapat lagi, okay. If anything goes wrong, especially with regard to the data sources, contoh ada masalah lah, data ni ada tambahan column contohnya. So you might want go to this one You can go to this one, regenerate the scheme Yang ini hanya akan dibuat jika tuan-tuan ada penambahan column. Faham ya? Maksudnya contohlah, date ni tak ada, tapi nak tambah date column. So bila kita dah tambah date column pada kita punya Google Sheet, so you might want to regenerate balik lah the scheme Okay. Katakan tak ada apa-apa yang berlaku, kita akan tengok sekarang ni, contoh macam ni, accessor, dia mesti dalam bentuk text, of course, date dalam bentuk date, time dalam bentuk time, address dalam bentuk address, let long dalam bentuk let long, picture sebagai image, comment, long tag, picture to image, and so on and so forth. Okay, water score ni ada sedikit masalah sebab kita nak dalam bentuk number sebenarnya. So tuan-tuan boleh tukar dia kepada bentuk number.
Same also goes to the apa yang dipanggil sebagai air quality. We are going to change it into number. Same also goes to the food quality score number. So this is example Saya tak galakkanlah anda buat benda ni. Sepatutnya kalau kata water quality score, you need to collect the water sample. Betul tak? Kalau kata air quality score, you need to sample the air ataupun dust sample and so on. Tapi ini adalah example only. So we are going to do some sort of semi quantitative lah. So kita akan buat sampai 5 faktor risiko ini sebagai number. Alright. So now is overall comment is long text and then PDF ni text tukarkan dia kepada file ya. Okay, dah sudah. So anything with regard to the change yang you buat di dalam menu app sheet ini, you perlu tekan butang save lah untuk enable the composite of the changes tu ada dalam you punya apps. Alright. So bila you save dia akan error, you kena check apa yang dia cakap dalam error tu. Dia akan guide you throughout this process. Okay, done. Done Alright, so now we want to make some sort of beautification. Kita nak cantikkan dia. Contoh macam anda lihat kat sini, accessor. Sebelah kiri ni kita ada edit, betul tak? Okay, katakanlah edit accessor ni, kita tak adalah ramai sangat accessor. Kita ada dalam 4 orang pegawai EPID yang berkaitan yang menguruskan inspection ni. So anda boleh tukarkan type ini kepada enum list kat bawah ni. Enum list. So, okey, saya ulang lagi sekali. Nak dapatkan kat mana? Awak akan dapatkan dekat pensel kiri tu. Yang ni. Ni pensel kiri ni. Dekat accessor ni dia ada edit kan? Kan edit tu dia akan buka menu. Okey, dekat sini awak akan tukarlah daripada teks tadi kepada enum list. Apa maksud enum list? Enum list ni kita bagi value lah. Contoh saya boleh letakkan pegawai pertama Syazwan, contoh. Pegawai kedua Aizat, contoh. Pegawai ketiga Ismail, contohlah. Tak ramai lah sangat kan? Contoh Setelah selesai maka tuan-tuan dan puan boleh tekan butang done. Okay, itu yang pertama. So apa jadi nanti bila kita dah buat demikian, kita boleh pergi ke environmental risk dan juga tambah add button ni. Kita boleh nampaklah yang perkataan accessor tadi daripada kita type, dia sudah menjadi bukan type lah. Tapi dia dah boleh dipilih. Dia akan ada 3 nama pegawai yang kita boleh pilih. Sebagai contoh lah. Okay, macam ni. Nampak kan? So, kita boleh pilih je siapa pegawai yang berkenaan. Okay? Nampak ya? Nampak ke? Tak nampak ke? Macam mana? Okay tak? Okay Boleh kan? Okay. So, itu dipanggil sebagai enum list. Cuba kalau anda pergi kepada enum. Setiap satu yang anda buat ni, anda boleh ubah-ubah tau. Anda boleh ubah-ubah dan anda akan lihatlah bagaimana ianya berubah. Tapi pastikan anda tekan butang save dulu ya. Macam ni. Okey, saya pakai enum lah. Enum maksudnya dia boleh pilih salah satu. Dia tak pilih semua lah. Ini contoh. Okey, saya buat pembetulan Tadi saya pakai enum list kan. Saya tukar kepada enum. Okey, enum Daripada enum list ni saya jadikan dia kepada enum. Okey, done Dan maksudnya mula-mula nanti anda tekan je tambah tadi tu, yang ni. Kalau anda tekan tambah ni je, maka automatically dia akan enable yourself to ikut flow lah. ID akan self generate followed by the accessor, followed by the date, time, address, let long, picture, comment dan lain-lain. Okey, done. Okey, pergi ke bawah, anda nampak dekat sini ada namanya water score, betul tak? Okey, seperti mana saya maklum tadi, kita nak buat style semi kuantitatif. So, semi kuantitatif kita ni basically kita akan graded lah. Satu sebagai low low quality water, 5 is good, macam tu lah kita akan yalah, lebih kurang macam tu lah. So, kita akan pergi kepada water score ni, tekan butang edit juga. Dekat sini kita dah cakapkan dia adalah numeric. Jadi tuan-tuan pun boleh letakkanlah maximum value is 5 contohnya kan. Maximum value is 5. Minimum value is 1. So increase on the decrease step is 1 lah. So that's mean the assessor are going to click either 1 until 5. Dia ada 5 scoring lah. Dan kita tekan butang done selesai. Same also goes to the another one which is the air quality score. We are going to define the maximum value as 5, the minimum value as 1 and then the increment is 1 lah. So all these things is depend on your justification. Saya tunjuk contoh secara macam simple je lah. Nanti tuan-tuan pun boleh tambah baik mengikut kesesuaian penilaian risiko masing-masing lah. Okay, waste management score same also goes to that. Okay, minimum, maximum, increase that. Alright, done. Kemudian kita akan pergi kepada sanitation score, same also goes to this. Okay.
Kemudian kita akan ambil, minimum value is 1 and then increase step is 1. Okay, done. And then kalau tuan-tuan perasan, kita nak cuba tambahkan semua skor ni tapi kita tak ada column kan, betul? So jangan risau sebab kita boleh create, kita panggil virtual column. Virtual column ni maknanya column tu tak wujud pun dekat dalam Google Sheet tapi dia boleh diwujudkan di sini. Okay. So now dah siap semua, jangan lupa tekan save. Bila tekan save, dia akan simpan lah. So apps kamu ni sebenarnya sudah lebih kurang 70, 65%, 80% dah nak siap lah. Dah siap lah pun sebenarnya. So anda dah boleh terus guna untuk mendapatkan data di lapangan. Nah, sekejap lagi kita boleh test macam mana anda nak gunakan phone apps masing-masing untuk pergi collect data lah dekat sekeliling college ni dalam masa lebih kurang 5 minit macam tu. Betul, anda boleh collect. Saya ambil contoh, picture ni nanti anda bukan saja boleh upload daripada your kita panggil gallery, anda juga boleh klik untuk take photo. You boleh take photo terus. Jadi dia tak payah 2-3 kali kerja lah kan. Sama macam let long ni. Mungkin anda tak tahu kat mana tempatnya ni. Alamat pun macam lari nanti. So anda tekan je pin ni, nanti dia akan cari let long yang paling accurate lah. So it might take a little bit of time sebab dia nak calibrate dengan satellite kan. Cuma yang terbaiknya mesti buat secara outdoor lah. Kalau indoor takut dia tak nampak kan. Kena ada clear sky kan. So kalau nak cari bacaan yang agak okey, kalau dalam bilik kelas ni contoh saya klik sekarang. Yang ini sekarang diikut GPS yang ada dekat dalam saya punya laptop ni. So kalau anda tengok kat sini, inilah saya punya location. Betul lah, macam tak berapa betul sangat lah kan. Tapi anda boleh readjust lah. You can just press it again and again and again. It will calibrated according to the suitable area. Ada lari sikit, okey lah kan. Kalau tepat sangat pelik juga kan. Okey. Ya. Macam mana? Masalah apa ya? Apa sebenarnya yang berlaku dalam proses kita nak buat apps ni? Apps ni tak lain tak bukan hanyalah ingin merekodkan apa-apa data yang berkaitan dengan environmental assessment yang anda buat di lapangan dan juga dia adalah untuk tujuan rekod. So bila anda tekan save ni pada anda punya data, maka dia akan hasilkanlah apa yang dipanggil sebagai rekod. So dia akan letak rekod tu dalam Google Sheet. So benda ni pernah dibuat dululah menggunakan Google Form kan. Tapi sekarang dah senang, dah ada app sheet, so anda boleh gunakanlah app sheet ni. Okey, setakat ni menu untuk data jelas. So anda boleh klik data source untuk tengok data. Anda boleh klik kepada table setting untuk setting the table. Okey, kat sini anda nampak tak? Dia ada tulis updates, adds ataupun delete ataupun read only. Nampak kan? So kat sini kalau tanya saya akan pastikan ada perkataan update dengan adds. Maksudnya hanya boleh ditambah dan juga diupdate. Tak boleh dibuang. Macam itulah. Faham ya? Ini menu-menu yang berkenaan ya. So saya boleh setkan as according to the preference of the table dekat table setting ni. Table setting ni, okey, ini contoh data yang kamu ambil daripada environmental risk. Faham kan? Let's say kamu ada lagi satu table yang memang spesifik mengenai air, so kamu boleh klik untuk add a new data from a data sheet, from a Google Sheet. Jelas tak? Jelas senang kan? It's very straightforward. So kemudian di bawah ini kita ada view. View ni adalah di mana kita nak manage apa yang kita nampak. Kita panggil UI lah. Ini macam UI lah. UI dalam bahasa Melayu dipanggil user interface. Itu bukan bahasa Melayu pandai. User interface lah. Paparan muka. So kat sini kalau anda tengok, primary navigation ni yang belah bawah ni. Kalau tuan-tuan dan puan perasan, primary navigation yang bawah ni. Okay. So tuan-tuan puan boleh adjust lah. Nak letak environmental risk ke tak. Okay. Menu navigation ni yang sebelah tepi ni. Ni menu. Kalau nak tambah lagi kan, contoh nak letak graf pun boleh, graph score. Boleh letak graph score. Tapi score kita tadi tu dalam bentuk 5 score kan. So kalau anda nak buat total score, kejap lagi kita buat untuk macam mana kita nak buat algoritma untuk menambah, menolak dan lain-lain. Itu menu navigation. Okay. Reference view ni is additional view lah yang ada. Okay. So ada apa-apa soalan tak setakat ini? Sebelah atas ni kalau anda tengok, dia akan ada search. So in fact you can also search lah for numbers of reason. Contohnya anda nak tengok based on the assessor, based on the date, based on the address and so on. Tapi nampak macam tak semenggah lah. Sebab apa? Sepatutnya kita akan filter ni based on certain thing je. Macam date, time dengan risk score contohlah. Kan? Tak adalah semua benda kita nak filter kan. Memang pening lah. Betul tak? Nak filter komen memang tak praktikal lah. Betul tak?
Sebab setiap komen berbeza-beza. Jadi dekat mana nak kita buat perkara penambahbaikan itu adalah pada data. So pergi balik pada data. Dekat sini tuan-tuan akan perasan ada perkataan show editable, required initial value, display name dan juga ada things lah. Contoh macam scan, dia boleh buat scanning, NFC, dia boleh gunakan RFID. P1, if I'm not mistaken, is something to do with the phone punya apps lah. Maksudnya anda boleh scan, faham tak? Macam kedai kan? Kedai boleh tampal stiker NFC. Jadi kalau kata nak buat inspection, tak payah tahu pun kedai apa, scan dia pakai phone. Tapi pastikan phone ada NFC ya, scan. Okay. Nak tengok orang ada apa? Orang panggil ni? Allahumma salli ala Muhammad. Yang kena pergi kursus tu. Kursus pengenalan makanan dekat sijil dia letak NFC stiker. Nanti boleh scan. Hit. Okay. Expired terus print je, keluar compound bayar. Senang kan? Berapa susah betul lah. Kita nak kena kerja ni kena smart. Jangan kita buang masa buat benda-benda yang tak berfaedah tuan-tuan dan puan sekalian. How are you doing today? Come on Google, don't disturb me. Okay, kemudian kat sini tuan-tuan dan puan akan perasan perkataan yang dipanggil sebagai filter tadi dekat mana ya? Allahumma salli ala Muhammad. Dekat sini tak silap saya. Okay, dekat search ni anda boleh check lah mana yang sesuai. Macam saya kan, biasanya saya akan ambil yang penting-penting je, iaitu today. Even your unit ID pun tak. Biasanya saya punya search button ni, biasanya saya akan ambil yang penting-penting je lah, iaitu date time je lah. Date time dengan score lah. Let's say kalau score dia very high atau score dia very low. Okay, ini panggil apa yang dipanggil sebagai non-code solution. Apa maksud non-code solution? Anda tak ada tulis apa-apa code pun kan? Sekarang lah, kejap lagi kena tulis lah sikit. Tak ada tulis apa-apa kod pun anda telah boleh menjaya menghasilkan apa dia? Aplikasi. So persoalan dia, macam mana kita nak gunakan aplikasi ini di dalam mobile phone kita? Okay, adakah anda telah bersedia? Ini kan zaman PPKP dulu. Kawan-kawan telah bersedia. Pasang kuda-kuda. Okay. So kejap lagi saya akan persilakan tuan-tuan dan puan untuk try explore and ambil beberapa data lah yang ada dekat luar daripada kelas ni dalam lebih kurang 10 minit. Pukul 3 kita masuk balik kelas. Sebelum tu saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan macam mana cara kita nak gunakan apps ni dekat dalam phone. Okay, dah ready?